Selamat kembali lagi ke Masa Bercerita. Saya Ashkin, seorang pustakawan dari NLB. Pada hari ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang bertajuk Capal Samsudin. Cerita ini ditulis oleh Rila Melati Bahri dan dilukis oleh Hairul Latif. Sudahkah anda bersedia? Ayo kita mula. Samsudin sangat bangga dengan capal yang dijual di kedai miliknya. Capal-capal ini tersusun rapi dan tersedia dalam berbagai saiz. Ada capal untuk orang dewasa dan ada pula capal untuk kanak-kanak. Tetapi kedainya senantiasa kosong. Tidak ada seorang pelanggan pun yang datang membeli. Kenapa mereka tidak mahu pakai capal lagi ya? Merumutnya di dalam hati. Setiap pagi, Samsudin akan membuka kedainya. Kemudian, dia menutup pada petang hari tanpa menjual walau satu pasang capal pun. Capal awak tidak laku, kata Hadijah, isteri Samsudin. Tetapi, Samsudin pasti capal-capalnya akan terjual bila musim hari raya nanti. Orang ramai pasti memakai capal dengan baju Melayu bila pergi berjalan raya, bukan? Apabila tiba bulan Ramadan, kedai Samsudin tetap lengang. Pelanggan yang masuk tetap tidak mahu membeli capalnya. Awak ingin capal yang ini? Tanya Samsudin. Capal awak sudah lapuk, fashion lama, kata si pelanggan lalu beredar keluar. Samsudin berasa kecewa dan marah. Ketika dia mahu menutup kedainya dan bergegas pulang, dia terhidu bau busuk. Bau busuk itu datang dari tepi kedainya. Samsudin ternampak seorang sedang tidur di balik dinding. Hei, orang miskin, pergi dari sini. Semua pelanggan akan lari melihat kamu, jerit Samsudin. Si miskin itu pun lari ketakutan. Keesokan harinya, ramai kanak-kanak berkumpul di tepi kedai Samsudin. Si miskin sedang sibuk membuat rantai kunci kecil berbentuk capal yang sangat comel. Kanak-kanak di situ membelinya daripada si miskin dengan gembira. Dengan senyap-senyap, Samsudin memerhatikan si miskin itu. Rantai kunci itu kecil dan seakan-akan mainan. Lebih laku daripada capal asli yang di kedainya. Samsudin menjadi marah. Perlahan-lahan, dia pun menjengah si miskin. Hei, kamu curi pecah-pecah ini dari aku untuk membuat rantai kunci ini ya? Tidak, saya tidak mencuri. Saya hanya ambil apa yang awak buang, jawab si miskin ketakutan sambil menunjuk ke arah tong sampah. Ini semua datang daripada bahan capal aku. Samsudin mahu si miskin itu membayar ganti rugi. Kasihanilah saya. Inilah sahaja wang yang saya ada, kata si miskin dengan sedih. Melihat keadaan si miskin itu, Samsudin mendapat satu akal. Dia membawa si miskin masuk ke dalam kedainya dan membuat surat perjanjian. Jika kau gagal tepati janji, aku mahu ganti rugi, kata Samsudin kepada si miskin. Saya, Samad bin Nikmat, berjanji akan membuat rantai kunci untuk Samsudin. Saya juga berjanji akan bekerja tanpa cuti sehingga tiba hari raya. Sekiranya saya melanggar perjanjian ini, saya harus membayar ganti rugi kepada Samsudin. Nah, ini bilik kamu. Ini perkakas kamu. Kerja sekarang. Samsudin meninggalkan si miskin di ruang kecil di belakang kedainya. Selang beberapa hari, kedai Samsudin dipenuhi pelanggan. Semua yang datang ingin melihat rantai kunci yang berwarna-warni yang menghiasi kedainya. Apabila terpandang capal-capal yang dijual, mereka pun membeli sama rantai kunci itu. Lama-kelamaan, kedai Samsudin menjadi popular. Capal-capalnya juga mula bertukar rupa mengikut permintaan pelanggan. Capal barunya kelihatan moden sekali.
Ramai orang datang membeli capa-capa baru ini. Si miskin pula semakin sibuk. Dia bekerja terus-menerus menghasilkan capa-capa baru Samsudin dengan gigih. Dia juga terus-menerus membuat rantai kunci tanpa rehat. Samsudin sangat gembira dengan hasil jualan kedainya. Dia mahu membuka kedai yang lebih besar. Dia mahukan sebuah kedai baru dalam pusat membeli belah apabila tiba hari raya nanti. Dia langsung tidak ingat akan jasa si miskin. Semakin hari, Samsudin menjadi semakin sibuk. Dia menghabiskan masanya di kedai mengirawang sehingga dia tertidur. Halijah, isteri Samsudin, ingin membantu suaminya di kedai. Dia berasa hairan dengan kemunculan capa-capa baru ini. Halijah ingin tahu bagaimana Samsudin membuatnya, tetapi Samsudin tidak membenarkan Halijah mengikutnya ke kedai. Tentu ada sesuatu yang disembunyikannya di sana, fikir Halijah. Dia pun pergi ke kedai Samsudin secara senyap-senyap dan membuka pintu belakang. Apabila Halijah masuk ke dalam kedai, dia terdengar bunyi yang aneh. Dia mula berasa takut. Halijah mengambil sebatang penyapu, lalu dia memberanikan diri dan mengintai ke ruang kedai. Tiba-tiba, hantu! Hantu! Halijah berlari keluar. Dia terlanggar Samsudin yang baru tiba di situ. Samsudin tidak mempunyai pilihan lain. Dia terpaksa memberitahu Halijah perkara sebenar. Halijah merasa sangat marah. Dia malu dengan sikap Samsudin yang tamak dan penipu. "Maafkan saya, Halijah," kata Samsudin dengan sedih. "Sepatutnya awak harus minta maaf dengan si Ahmad, si miskin itu," jawab Halijah. Halijah menghapuskan surat perjanjian yang tidak adil itu. "Maafkan saya, Samad. Kamulah tukang buat capa yang sebenar," kata Samsudin. Dia sungguh menyesal. Samsudin dan Samad pun bersalaman. Sebulan kemudian, mereka bertiga meraihkan hari raya yang paling bahagia bersama-sama. Itu sahaja masa yang kita ada pada hari ini. Semoga kita berjumpa di masa cerita yang lain. Selamat tinggal.